اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك يا مقلب القلوب. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razia binti Idrus. Nombor matrik saya 054065. Saya daripada Diploma Pengajian Islam dengan Teknologi Maklumat semester 3 ingin membentangkan ayat surah Al-Kahfi ayat 72 hingga 73. Sebelum itu, saya akan membacakan surah Al-Kahfi 72 hingga 73 dan terjemahan dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala la tu'akhizni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, ia menjawab, bukankah aku telah katakan bahawa engkau tidak akan sesekali dapat bersama-bersamaku? Nabi Musa berkata, janganlah engkau marah akan daku disebabkan aku lupa akan syaratmu. Dan janganlah engkau memberati daku dengan sebarang kesukaran dalam urusanku menuntut ilmu. Seterusnya dalam syarah ayat ni, Allah SWT berfirman tentang cerita ni. Nabi Musa dan Nabi Khidir ini dipertemukan oleh Allah dengan izinnya. Okey. Nabi Musa AS ni diperintahkan supaya menuntut ilmu dengan Nabi Khidir. Sebelum mereka berangkat dalam menuntut ilmu itu, Nabi Khidir telah memberi syarat supaya Nabi Musa tidak berkata apa-apa sepanjang mereka dalam perjalanan. Dan Nabi Musa pun bersetuju. Okey, pada mereka berlayar dekat permukaan laut, Nabi Khidir ini tiba-tiba melubangkan perahu tersebut dan menampalkan papan-papan dekat perahu itu. Dan Nabi Musa tidak dapat menahan. Dia pun bertanya, Ikhraqtuha litaghriquhu ahlaha. Mengapa kamu melubangi perahu itu yang mengakibatkan kamu tenggelam dengan penumpangnya? Dia tanyalah, kenapa buat macam tu? Sedangkan kita tahu kalau kita buat macam tu, kita akan lemas dekat situ. Kemudian Nabi Khidir pun bertanya, sudah tentu kamu tidak akan dapat bertahan dan bersabar bersamaku. Maksudnya dekat sini dia kata Nabi Musa telah mengingkari perjanjian mereka. Dia kata dah bertanya macam tu lah. Lepas tu di dalam syarah hadis ni dia kata fakanas al-awwal min Musa nasihanan. Maksudnya ini adalah kali pertama Nabi Musa lupa. Dia lupa dengan janjinya. Kat situlah ayat syarah nak mengatakan. Berdasarkan daripada ayat ini, kita dapat mengambil beberapa pengajaran ibrah daripada cerita ini. Yang pertama, boleh mengemukakan syarat dalam menemani dan mencari ilmu serta dari keduanya untuk masalah yang benar. Contohnya dalam ni dia dah tunjukkan dalam Islam ni dibenarkan ada perjanjian dalam nak menuntut ilmu tu. Yang kedua, keharusan menolak kemungkaran bagi orang yang mengetahui bahawa itu adalah kemungkaran. So, bila kita tahu orang tu buat kemungkaran, kita ada hak untuk mengatakan benda tu salah. Kat situ. Yang ketiga, dia kata terlepasnya seseorang daripada dosa ketika ia lupa. Kat sini Allah nak tunjukkan yang kita ni manusia, selagi manusia kita lupa. Kita terlepas daripada dosa. Kita melakukan benda tu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Farhana binti Raslan, nombor matrik 052392. Kali saya akan membentangkan tafsir yang berkod QSD 10302 surah Al-Kahfi ayat 74 dengan 75. Baiklah, kita akan tengok terjemahan dia dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكيا بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا.
Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'i sabra. Yang bermaksud untuk ayat 74, maka berjalanlah keduanya hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Musa berkata, mengapa kamu membunuh jiwa yang bersih? Bukan kerana dia membunuh orang lain. Sesungguhnya kamu telah melakukan sesuatu yang mungkar. Terjemahan untuk ayat 75, Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Seterusnya, kita pergi kepada syarahan untuk ayat ini. Allah berfirman, "Fantalaqa", maka berjalanlah keduanya, yakni setelah itu, hatta iza laqiya ghulaman faqatalahu, hingga tatkala keduanya berjumpa dengan seorang anak, maka Khidir membunuhnya. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, bahawa anak itu sedang bermain dengan anak-anak lainnya di sebuah perkampungan. Khidir sengaja mendekati anak itu yang berada di tengah anak-anak lainnya. Ia adalah anak yang paling bagus, tampan dan ceria di antara kawan-kawannya. Lalu Khidir membunuhnya. Wallahu a'lam. Setelah Musa AS menyaksikan peristiwa tersebut, ia pun menentangnya, bahkan lebih keras dari yang pertama, dan dengan segera ia berkata, "Aqtalta nafsan zakiyatan?" Mengapa engkau membunuh jiwa yang bersih, yakni seorang anak kecil yang belum berdosa, berbuat dosa, dan tidak juga ia berbuat kesalahan sehingga engkau membunuhnya. Fi ghairi nafsin, bukan kerana ia membunuh orang lain, yakni tanpa adanya alasan membunuhnya. Laqad ji'ta syai'an, sesungguhnya engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar, yakni kemungkaran yang benar-benar jelas. Seterusnya syarahan untuk ayat 75. Qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabran. Khidir berkata, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahawa sesungguhnya kamu tidak akan dapat sabar bersamaku? Di sini Khidir juga menekankan seraya mengingatkan syarat pertamanya. Seterusnya, kita pergi kepada Al-Ibarat wa'izat. Dalam beberapa riwayat, kita melihat bahawa Nabi Musa AS sangat terkejut melihat peristiwa itu. Kerana jika dilihat kejadiannya, nescaya secara zahir, hias pembunuhan itu bukan pada tempatnya. Nabi Musa AS lalu berkata kepada Nabi Khidir AS, apakah engkau membunuh seorang anak manusia yang suci dan tanpa dosa di mana anak tersebut tidak layak mendapat hias? Hal ini tidak dapat diterima dan anda melakukan perbuatan yang tidak sepatutnya. Lalu Nabi Khidir AS berkata kepada Nabi Musa AS dan menjelaskan secara umum sebab perbuatannya. Iradah dan hikmah Tuhan lebih mulia dari segala sesuatu, sedemikian sehingga akal manusia yang sederhana tidak mampu mencapai sesuatu di sebalik perintah Tuhan dan keinginan Tuhan. Oleh kerana itu, akal tidak mungkin menentukan keinginan Tuhan. Namun sebaliknya, perintah dan iradahnya lah yang menentukan akal. Demikian itu, janganlah hanya bersandar pada akal dan yang zahir semata-mata. Untuk saat ini, sabarlah dan terimalah terhadap segala yang kerjakan. Seterusnya, dengan memperhatikan hadis secara saksama, maka dapatlah disimpulkan urusan terbentuk dari dua realiti, iaitu zahir dan kenyataan. Jika dari sisi zahir, iaitu dari kebaikan dan tanpa dosa berterusan menjadi keburukan dan dosa-dosa, maka kita tidak boleh bersandar pada hukum zahir sahaja. Yang kedua, kadang-kadang Tuhan memutuskan sesuatu persoalan yang di luar dari wilayah eksoterik zahir disebabkan wujud kemasalahan yang lebih besar, sehingga
menghendaki sisi esoterik batin dalam persoalan tersebut, termasuk yang berkenaan pahala dan azabnya. Yang ketiga, terbunuhnya pemuda tersebut dikarenakan perintah dan hukuman Tuhan. Nabi SAW tidak akan melakukan perbuatan tersebut tanpa perintah Tuhan. Bahkan Nabi SAW adalah pelaksana perintah Tuhan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Hafizullah bin Ihsimuddin. Nombor matrik 052417, Fakulti Kontemporari Islam, dari kos pengajian Islam dengan teknologi maklumat. Saya akan membentangkan tugasan saya daripada surah Al-Kahfi ayat 76. Bismillahirrahmanirrahim. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. Maksudnya, Nabi Musa AS berkata, jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah kali ini, maka janganlah kamu memperbolehkan aku menyertaimu. Sesungguhnya kamu sudah cukup memberikan uzur kepadaku. Seterusnya kita masuk kepada syarah. Syarah daripada surah Al-Kahfi ayat 76 ini. Qala Musa lahu in sa'altuka an shay'in ba'da hadhihi al-marah fatrukni wa la tusahibni qad balaghtu al-'uzra fi sya'ni wa lam taksur haitsu akhbartani anni lan astati'u ma'aka sabra. Mufradat dalam ayat ini. Yang pertama, in sa'altuka seerti dengannya su'alu taubihu wa inkaru. Yang kedua, an syai'in ba'daha seerti dengannya ba'dun nafsi al-maqtulah. Yang ketiga, fala tusahibni qad balaghtu min ladunni uzra seerti dengannya a'dartu fima baini wa bainika haitsu akhbartani anni la astati'u ma'aka sabra. Seterusnya i'rab. Yang pertama qala, iaitu madin fa'iluhu mustatirun wal jumlatu musta'nifatu. Yang kedua in, iaitu huruf syarat jazimun. Yang ketiga sa'altuka, iaitu madin wa fa'iluhu wa maf'uluhu wa huwa fi mahalli wal jumlatu ibtida'ihi. Yang keempat an syai'in, iaitu muta'alliqani bis'altu. Yang kelima ba'daha, iaitu zaraf zaman muta'alliqan bimahdhufin sifatun li syai'in wa laha mudhafun ilaih. Yang keenam fala, iaitu alfa rabitatun lil jawab la nahiyatun jazimatun. Yang ketujuh tusahibni, iaitu mudhari' majzum bila nahiyah وفاعله مستتر والنون للوقاية والياء مفعول به والجملة في محل جزم جواب الشرطي. Yang ke-8 qad, iaitu harfu tahqiq. Yang ke-9 balagtu, iaitu madin wa fa'ilhu. Yang ke-10 min, iaitu huruf jar. Yang ke-11 ladunni, iaitu zaraf fi mahalli jar biharfil jar muta'alliqani bi balagtu wal ya' mudhafun ilaih. Yang terakhir uzra, iaitu maf'ulun bih. Pengajaran yang saya dapat daripada surah Al-Kahfi ayat 76 ini, yang pertama, kita hendaklah bersabar dengan apa jua ujian yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana setiap ujian pasti ada hikmahnya. Yang kedua, kita perlulah bijak memilih rakan agar panduan dan dorongan yang diberikan berlandaskan syariat Islam. Yang ketiga, kita mestilah berusaha dengan bersungguh-sungguh dan tidak mengenal erti putus asa untuk mencapai kejayaan, kerana hendak seribu daya tak hendak seribu dalih. Yang terakhir, kita seharusnya bersabar dalam menuntut ilmu supaya pemikiran dan
dalam menentukan jalan kehidupan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja daripada saya. Syukran jazilan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariam binti Muhammad Husni. Nombor matrik 052378 dan sekarang saya akan bentang ayat 77 dan 78 daripada surah Al-Kahfi. Okey, berkenaan dengan terjemahan ayat surah Al-Kahfi ayat 77 yang bermaksud kemudian keduanya berjalan lagi sehingga apabila mereka sampai pada penduduk sebuah bandar, mereka minta makan kepada orang di situ, lalu orang itu enggan menjamu mereka. Kemudian mereka dapati di situ sebuah tembok yang hendak runtuh, lalu ia membinanya. Nabi Musa berkata, jika engkau mahu, tentulah engkau berhak mengambil upah mengenainya. Okey, ayat 78 pula membawa maksud, ia menjawab, inilah maksudnya perpisahan antaraku denganmu. Aku akan terangkan kepadamu maksud kejadian yang dimusyrikan yang engkau tak dapat bersabar mengenainya. Seterusnya berkenaan dengan syarahan ayat 77. Qauluhu ta'ala fantala hatta idza ataya ahlul qaryah wa lam ya'ni Allah azza wa jalla aqayatu fala hajati ila an nabhathu an hazi qaryah bal naqulu qarya abahuma Allah fanabahuma astata'ama ahlaha ayu talaba min ahluha ta'ama fabu an tudayyifuhuma walishakki an hadha khalafu al-karam wa huwa naqas fil al-iman lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'min billah wal yawmil akhir falyakram dhifah ayu an'ama dalu yuridu an yasqat fa inna qila halal jidar iradah fawajada fi hajat jidaran yuridu an yanaqadu fajawab na'amullah na'am lahu iradah fa in milaha yadullu ala iradatu as-saqit la ta'jab in kana lil jamadi al-iradah faha huwa qala anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhatana wa nuhbus. Biasanya syarahan ayat ke-78 qala al-qadar li Musa hadha wa'ati al-faraqi bini wa bainik sa'aqabaruka bima ankartu ali min af'ali allati fa'alataha wallati lam tastati' sabra ala tarkas as-su'al anha wal inkari ala fiha. Qaluhu ta'ala qala ayu qala li Musa hadza firaqu baini wa bainik ay antaha ma bainik wa bainik fala sahabahu sa'unabbuka ayu sa'aqabaruka an harbi qabla mafariquhu bita'wili ma lam tastati' alaihi sabran wa innama qalna sa'aqabaruka an qarab lianna asin tadullu ala qarbi biqalafi as-saf aidan taqim ma'ala qarbi at-taqi. Okey, dan pengajaran ayat. Okey, para dai seharusnya mengikuti cara dan gaya bahasa Al-Quran dalam berdakwah, iaitu melalui kisah dan perumpamaan. Yang kedua, Allah telah memberikan orang kafir kenikmatan yang banyak. Semua ini merupakan ujian dan cobaan, bukan merupakan bukti kecintaan dan keredaan Allah kepadanya. Yang ketiga, pelindung yang benar hanyalah Allah Ta'ala. Setiap orang yang bangga terhadap Allah, maka ia akan mendapatkan apa yang ia inginkan. Dan siapa yang bangga terhadap selain Allah, maka ia akan hina dan merugi. Yang keempat pula, kewajipan untuk menasihati orang yang terlena dan tertipu dengan kenikmatan mereka miliki, dan memperingati mereka terhadap akibat perbuatan mereka, serta mengajak mereka untuk bersyukur kepada Allah atas segala pemberiannya. Yang kelima, azab Allah berlaku bagi orang yang sombong dan kafir, iaitu Allah membinasakan kenikmatan yang mereka miliki
dan itu merupakan balasan terhadap perbuatan mereka yang batil. Nama Nur Aisyah binti Muhammad Zan, nombor matrik 052424. Saya akan menerangkan surah Al-Kahfi ayat 79. Terjemah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'lamuna fil bahri fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safinatin khashba. Maksudnya, adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu, aku bocorkan dia dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap sebuah perahu yang tidak cacat. Syarah. Amma safinatu allati kharaqtuha, yang bermaksud yang anda pecahkan. Fakanat limasakina ya'lamuna fil bahr yaqtadi dhalika ar-raqa alaihim warra'fah bihim, yang bermaksud ia memerlukan kelembutan pada mereka dan belas kasihan pada mereka. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malik ya'khudhu kulla safina khashba ayyukana marurhum ala dhalikal malik az-zalim fakulla safina salihah tamar alaih ma fiha aib khashbiha wa akhadhaha zalima fa'aradtu an akhruquha liyakuna fiha aib fatasallamu man dhalika zalim, yang membawa maksud artinya jalan mereka berada di atas raja yang tidak adil itu, jadi setiap kapal yang baik yang melewatinya memiliki cacat yang dia rampas dan diambil secara tidak adil. Jadi, saya ingin memakainya sehingga mengalami cacat. Jadi, dia melarikan diri dari yang tidak adil itu. Al-Ibrah wal-Inzat. Pengajaran. Pertama, menilai seseorang bukan hanya sekadar daripada perbuatan fizikalnya dan tanpa mengetahui sebab tujuannya. Yang kedua, melakukan kebaikan tidak kira di mana berada supaya orang sekeliling mendapat manfaat daripadanya. As-salis, sifat amanah dan bertanggungjawab perlu ada pada seorang pemimpin.